Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 13 November bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Bekas anggota kumpulan UKAIS disahkan terbunuh di Syria. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan pemotongan hampir 389,000 nama dalam usaha mengemaskini senarai daftar pemilih. Perkara itu antara yang dimaklumkan di Dewan Rakyat pada sesi pagi tadi. Dan untuk perkembangannya, kita terus saja ke Parlimen bersama rakan setugas Syahira Izzati Yaakob. Silakan, Syahira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas. Sebanyak 388,098 nama pemilih yang meninggal dunia telah dipotong daripada senarai daftar pemilih oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sejak 2017 hingga 31 Ogos lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata, jumlah itu termasuk 91,154 nama pemilih telah meninggal dunia yang dipotong daripada senarai itu sejak Januari hingga 31 Ogos tahun ini. SPR juga telah memotong nama pemilih yang hilang taraf kewarganegaraan yang melibatkan seramai 11,799 rekod. Daripada jumlah tersebut, 4,363 nama pemilih telah dipotong pada tahun 2017 dan 3,496 nama pemilih dipotong pada tahun 2018. Manakala sehingga 30 Ogos 2019, 3,940 nama pemilih yang telah hilang taraf kewarganegaraan telah dipotong dari daftar pemilih. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Melaka, Hu Pui Tiong, yang ingin tahu langkah yang telah diambil SPR untuk membersihkan senarai pemilih bagi memastikan ketulusan pilihan raya. Tambah Muhammad Hanifah, SPR turut turun padang bagi menjejaki pemilih yang berusia 90 tahun serta pengundi yang mempunyai banyak alamat untuk mendapatkan pengesahan status mereka. Bagi menangani isu pesara polis dan tentera yang mengundi sebagai pengundi awal pula, SPR dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah menukar lokaliti pesara kepada lokaliti awam dalam bahagian pilihan raya bagi memastikan mereka mengundi sebagai pengundi biasa. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa peruntukan kepada pertubuhan belia tidak dipotong tetapi diselaras dan distrukturkan semula bagi memberi tumpuan kepada pelaksanaan program. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman berkata, kementerian memberikan insentif kepada pertubuhan belia dan bukan hanya tertumpu kepada perbelanjaan pentadbiran semata-mata. Pada tahun depan adalah di mana kita akan berunding dengan setiap satu pertubuhan belia di peringkat kebangsaan dan untuk memberikan insentif bagi mereka yang melantik lebih banyak wanita dan juga yang melantik lebih banyak anak muda dan diserapkan dalam struktur kepimpinan bawah umur 30 tahun. Dan pada masa yang sama untuk fokus kepada pelaksanaan program paperwork based jika nak dibandingkan dengan wang pentadbiran semata-mata. Terima kasih Yang Berhormat. Beliau menjawab soalan lisan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Greek Datuk Hasbullah Osman berhubung kewajaran Kementerian Belia dan Sukan untuk memotong peruntukan Persatuan Peringkat Kebangsaan yang dilihat akan menjejaskan hala tuju pembangunan sukan negara. Soalan nombor 3 perlu jawapan. Sekian dahulu laporan dari Dewan Rakyat. Saya Syahira Izzati Yaakob. Kita kembali ke Sri Pentas untuk laporan berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Syahira atas laporan itu langsung daripada Parlimen. Kita ke perkembangan selanjutnya. Persaingan yang sengit itu gambaran kempen dilakukan parti dan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai. Fasa akhir berkempen, semua calon get bertemu seramai mungkin pengundi termasuk menerusi tinjauan mesra dan bersemuka bersama masyarakat. Dan untuk laporannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Pekan Kukuk, Pontian, Johor. Baiklah Amirul, bagaimana anda perhatikan menjelang 3 hari lagi sebelum hari pengundian? Bagaimana keadaan di sana, Amirul?
Ya, Zilanti, lautan ombak terus membadai. Dilihat cetek jangan diuji. PRK kali ini di Tanjung Piai, 16 November. Jangan lupa keluar mengundi. Memang ada benarnya di Pilihan Raya Parlimen Tanjung Piai kali ini dilihat agak sengit. Ini kerana namun ia masih lagi boleh dianggap terbuka. Dan melalui demografi peratusan pengundi, Melayu sebanyak 52% dan Cina 46% adalah asas untuk menyokong kepada kenyataan itu. Dan itu menjadikan percaturan politik di Parlimen Tanjung Piai lebih mudah dan fokus, tetapi dalam masa yang sama membebankan terutamanya pada Pakatan Harapan dan BH kerana pertembungan menjadi lebih sengit, terbuka dan seimbang. Dan setakat proses kempen berjalan yang berlangsung sehingga ke hari ini dilihat lancar tanpa sebarang gangguan ataupun kekecohan yang mengganggu ketenteraman awam. Dan bagi calon Pakatan Harapan, Karmaini Sardini, beliau bertekad mahu berjumpa sekurang-kurangnya 10,000 pengundi di setiap kawasan yang bermula seawal 7 pagi program berkempennya dan berlangsung sehingga lewat malam dengan ceramah setiap hari. Dan semalam saya sempat mengikuti beliau berkempen menyantuni masyarakat di Kampung Nelayan Air Masin di mana ia majoritinya adalah masyarakat Cina. Saksikan BT ini. Lagi mau tengok itu Melayu punya. Ada balik kita punya tempat banyak tak. Dulu kita dapat 30% lah. Kalau ada itu macam itu Cina punya kita dapat 20 sikit sudah cukup. You kenal dengan Haji Karmaini kan? Calon lah? Tahu. Macam mana hubungan you dengan dia? Okey ke? Macam memang kawan lama sudah dapat ke macam mana? Ini baru kenal tapi okey lah. Dari sudut infrastruktur lah kita tengok balik dia punya apa ni dia punya api air, dia punya sistem kubahan dia sama dia menepati sistem kehidupan yang selamat lah. Ya, kita kena pastikan lah minta supaya majlis daerah Pontian mengambil pemeriksaan yang wajar lah. Di samping itu kena pastikan rumah-rumah ini selamat diduduki. Di Kampung Nelayan Air Masin, fokus yang menjadi perkara utama dan tumpuan adalah kebajikan, keselamatan dan rumah infrastruktur yang lebih selamat untuk mereka duduki. Dan ketika ini berada di tapak terminal bas Kukup dari Pontian Johor, di mana pada malam nanti pada jam 8 malam akan berlangsung ceramah mega yang akan dihadiri sendiri oleh pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Perdana Menteri akan memberikan ceramah pada sesi berkempen bagi calon Pakatan Harapan Karmaini Sardini dan pada malam ini juga akan dihadiri pimpinan tertinggi Pakatan Harapan. Saya rasa itu saja perkembangan sepanjang proses kempen sebelum menjelang pilihan raya PRK Parlimen Tanjung Piai P165. Kembali bersama si cantik Azlianti Ibrahim di Subitas, silakan. Baik, terima kasih Amirul langsung daripada Pontian Johor. Kita ke laporan berikutnya. Bekas gitaris kumpulan muzik UK Aqil Zainal yang menyertai militan Daesh di Syria disahkan terbunuh awal tahun ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Pengganas I8 Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin Pichai berkata, berdasarkan maklumat diterima pihak polis, Wan Muhammad Aqil Wan Zainal Abidin 39 tahun dan seorang lagi militan Daesh Muhammad Rafi Udin 53 tahun maut dalam serangan udara Rusia di Syria pada Januari dan Mac lalu. Serangan ini dilancarkan ke atas rumah beliau di Bagus. Dalam insiden itulah Aqil Zainal, isteri dia yang merupakan warga negara Malaysia juga dan 2 orang anak dia. Seorang berusia 2 tahun dan seorang 3 tahun lah telah terbunuh. Dalam serangan ni, Russian punya pesawat ni serang menggugurkan bom lah. Kena di atas rumah dia orang lah. So dia orang berada di rumah waktu insiden tersebut lah. Turut terbunuh isteri dan anak Aqil berusia 2 serta 3 tahun bersama seorang lagi militan Daesh warga Belgium. Aqil dilaporkan menyertai Daesh sejak tercetusnya konflik di Syria, malah turut ke sana untuk menyertai perang sejak 3 Januari 2014. Berdasarkan perangkaan terbaru polis, ramai 65 rakyat Malaysia masih dilaporkan berada di Syria.
Malaysia boleh mencontohi beberapa negara dalam memperkenalkan undang-undang khusus penggunaan basikal kerana aktiviti berbasikal di jalan raya turut mengundang risiko kemalangan. Undang-undang khusus itu antara penyelesaian terbaik bagi menjaga keselamatan semua pengguna jalan raya termasuk mereka yang berbasikal. Pakar Keselamatan Jalan Raya Profesor Dr. Lau Teck Hua berkata Malaysia memang tidak mempunyai sebarang undang-undang atau peraturan tentang kesalahan penggunaan basikal di jalan raya. Apatah lagi aktiviti berbasikal di jalan raya turut mengundang risiko kemalangan. Menurut beliau, undang-undang itu tidak harus ditumpukan kepada ketidakpatuhan beberapa kumpulan remaja mak lajak yang berbasikal secara cuai atau berbahaya, malah perlu mengambil kira kesemua pengguna basikal di negara ini. Aktiviti penunggang basikal lajak serta mereka yang berada dengan basikal di jalan raya menjadi perhatian selepas beberapa kemalangan maut melibatkan golongan itu. Perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sekali lagi ditangguhkan berikutan peguam Tan Sri Shafie Abdullah sakit tekak dan diberikan cuti sakit. Perkara itu dimaklumkan peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad di hadapan Hakim Colin Lawrence Suquera di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada prosiding pagi tadi, Mahkamah diberitahu Tan Sri Shafie mendapat cuti sakit untuk hari ini dan esok selepas menjalani pemeriksaan di sebuah klinik di Taman Tun Dr. Ismail. Sementara itu, Pendakwa Raya Kanan Datuk Sri Gopal Sri Ram turut memaklumkan kepada Mahkamah bahawa saksi ke-9 pendakwaan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim Halmi turut mengalami masalah kesihatan. Hakim kemudian menetapkan 13 Disember depan untuk pengurusan kes bagi membolehkan penetapan tarikh perbicaraan selanjutnya. 15 negara perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP mungkin akan meneruskan perjanjian perdagangan tanpa penyertaan India. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming, pertemuan ASEAN Campur 5 di Bangkok baru-baru ini menunjukkan New Delhi masih mempunyai keraguan besar terhadap RCEP. Bagaimanapun, negara terbabit berjaya menghantar mesej penting kepada sistem perdagangan antarabangsa bagi meneruskan aturan pelbagai hala untuk memasukkan lebih banyak negara ke dalam perjanjian perdagangan bebas dengan standard yang lebih tinggi seperti RCEP. Sejak pelancaran RCEP pada 2012, para pegawai telah menjalankan hampir 30 pusingan rundingan sepanjang 7 tahun lepas. India menarik diri daripada perjanjian perdagangan ekoran. Kebimbangan kesepakatan itu mungkin menjejaskan industri domestiknya. Perjanjian RCEP dijadualkan dimeterai tahun depan. Bank Islam Malaysia Berhad memperuntukkan sejumlah 1.25 juta ringgit bagi melaksanakan tanggungjawab sosial korporat tahun ini berbanding 1 juta ringgit tahun lalu. Peruntukan itu termasuk pelaksanaan program Jom ke Sekolah di bawah amal Intiman membabitkan 736 pelajar kurang berkemampuan di 7 negeri seperti Terengganu, Sabah, Melaka dan Kedah. Sebab ini adalah inisiatif yang kita adakan selari dengan prinsip kita yang mana kemakmuran yang kita capai itu kita sharekan, kongsikan dengan masyarakat kita. Jadi kita ambil maklum ramai juga di kalangan anak-anak di sekolah kita yang datang daripada background keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita sediakan ini dapat mengurangkan sikitlah bebanan ibu bapa untuk menghadapi tahun persekolahan yang baru. Terdahulu berlangsung majlis pelancaran program Jom ke Sekolah. Menerusi inisiatif itu, para pelajar menerima kelengkapan persekolahan seperti pakaian seragam, beg, kaset sekolah serta peralatan tulis bagi sesi persekolahan tahun 20. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Serangan rejim Zionis di semenanjung Gaza mengorbankan 10 penduduk Palestin dan mencederakan 40 mangsa lain setakat ini. Konflik terbaru itu juga menyebabkan beberapa sekolah di wilayah Gaza ditutup. Serangan udara Israel menyasarkan kubu kuat kumpulan Islamic Jihad dan skuad pelancar roket.
Berikutan itu, kira-kira 200 serangan roket dilancarkan. Tentera rejim Zionis mendakwa kebanyakan berdilian roket berjaya dipintas. Penduduk Gaza menyifatkan keganasan terbaru itu sebagai rancangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mungkin didakwa atas tuduhan rasuah. Mereka mendakwa penjajah Zionis mahukan perang baru di Gaza untuk menyelamatkan Netanyahu. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berkata serangan rejim Zionis ke atas Gaza memburukkan lagi rekod jenayah Israel dan bertujuan untuk menghapuskan perjuangan Palestin. Aktivis Uyghur berjaya mengesan hampir 500 kem dan penjara yang dikendalikan oleh kerajaan China bagi menempatkan tahanan dari kumpulan etnik berkenaan. Menurut pengarah operasi Kebangkitan Kebangsaan Turkistan Timur, Kyle Albert, tahanan etnik Uyghur mungkin melebihi data yang direkodkan sebelum ini. Pergerakan itu turut mendedahkan lokasi 182 kem yang disyaki menempatkan tahanan Uyghur. Albert juga yakin ada lebih banyak kem tahanan yang belum dikesan. Berdasarkan imej yang diperoleh dari Google Earth, kumpulan itu berkata mereka turut menemui 209 dipercayai penjara dan 74 kem tahanan buruh. Ribut dan hujan lebat yang melanda Itali mengakibatkan bandar di Venice dan beberapa kawasan di selatan negara itu. Seorang lelaki berusia 78 tahun dilaporkan maut di Venice akibat terkena renjatan elektrik selepas kediamannya dinaiki air. Dataran Semak di bandaraya itu turut ditenggelami air dengan paras air mencecah 1.87 meter. Pasukan penyelamat telah dikerah membantu mangsa. Ia berikutan kejadian air pasang besar terburuk di bandaraya itu sejak 50 tahun yang lalu. Sementara itu, ratusan sekolah di Taranto, Brindisi, Matera, Pozzallo dan Noto diarahkan ditutup. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kita mulakan dengan rekod tanpa kalah di gelanggang keramat Stadium Nasional Bukit Jalil. Semestinya mahu dipertahankan skuad Harimau Melaya menjelang pertemuan menentang Thailand esok. Sejak Stadium Nasional Bukit Jalil dibuka secara rasmi pada 1998, 3 kali skuad kebangsaan melayang kunjungan Thailand menyaksikan 1 kemenangan di Lakar Malaysia selain 2 keputusan seri. Dengan Thailand bakal tampil dengan barisan terbaik, pastinya tuah Stadium Nasional Bukit Jalil sekali lagi ditagih sekaligus dapat membantu Harimau Melaya mencipta kemenangan untuk kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Bermula dengan pertemuan separuh akhir pertama Piala AFF 2012 yang berkesudahan dengan keputusan seri 1-1, kedua pasukan sekali lagi beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil pada perlawanan akhir kedua Piala AFF 2014 yang menyaksikan Malaysia menang 3-2 cuma terlepas gelaran juara menerusi agregat 4-3. Dan kali terakhir berentap di venue sama, aksi separuh akhir pertama Piala AFF 2018 dan sekali lagi perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri tanpa jaringan. I think the players always have the motivation to play in the in Bukit Jalil Stadium. Of course, we know that this time around that players from Thailand is totally different. And I believe Thailand also want to do something to create a history and record to beat us. I'm sure our players are ready for this kind of challenge. They will step up the performance. Sedar Thailand bakal turun dengan barisan terkuat selepas kemasukan jurulatih Akira Nishino, individu penting yang membawa Jepun ke peringkat suku akhir Piala Dunia 2018. Memang cabaran getir menanti skuad Harimau Melaya untuk kembali bangkit mencipta kemenangan selepas 2 kekalahan kepada Emirat Arab Bersatu UAE dan Vietnam sebelum ini. Namun menerusi senarai 23 pemain yang dipilih Cheng Ho, selain penyertaan semula Muhammadau Sumareh, skuad negara pastinya tidak mahu rekod tanpa kalah Malaysia ke atas Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil tercalar. I mean, to play in Bukit Jalil is not easy. We have the crowd and the field. The grass is different. It's on our advantage, so it's good for us. But we cannot be comfortable and say, oh, they've never beaten us in Bukit Jalil, and then relax and go with the mindset of we're not gonna give 100%. It doesn't matter if they've never beaten us, but we want to have a win because right now the position we are in is not so good. So this game, winning this game, and Indonesia would really give us a little bit of confidence and hope for Asian Cup. Untuk rekod, Malaysia kini menduduki tangga keempat kumpulan G selepas sekadar mengumpul 3 mata menerusi kemenangan ke atas Indonesia September lalu, dan kemenangan ke atas Thailand dan Indonesia minggu ini pastinya amat penting dalam usaha untuk kembali menghidupkan peluang Malaysia untuk pergi jauh.